Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani berkaitan dengan peningkatan kos sara hidup. Kerajaan tanpa berhenti untuk mencari jalan penyelesaian. Apakah cara-cara dapat mengurangkan kos sara hidup di kalangan rakyat? Memasuki tahun kedua kerajaan perpaduan ini, pastinya antara isu yang mendasari ataupun isu yang menjadi cabaran utama kerajaan hari ini dan juga kerajaan-kerajaan sebelum ini adalah kos sara hidup. Jadi pastinya pihak yang berkenaan pemegang taruh utama bagi isu kos sara hidup ini ingin mendapatkan maklum balas, feedback, komen dan juga bagaimana cara-cara yang di luar kotak mungkin yang boleh dilakukan oleh pihak kementerian misalnya untuk mendapatkan lebih banyak input-input baru berkaitan bagaimana kerajaan boleh bersama-sama dengan rakyat untuk mengurangkan kos sara hidup. Jadi untuk pada malam ini saya akan bersama dengan Cik Muhammad Sanusi Abdul Karim di sebelah kanan saya, pengarah kanan sektor hal ehwal kos sara hidup dan juga penyelidikan KPDN dan juga kos sara hidup. Jadi tanpa berlengah masa, kita akan bercerita tentang satu program yang akan dilaksanakan pada hujung bulan ini, Cik Sanusi ya. Ya, betul. Jadi apakah sebenarnya yang dikatakan Simposium Kos Sara Hidup 2023 yang saya rasa dah memasuki tahun kedua dilaksanakan oleh pihak kementerian untuk membangkitkan ataupun mendapatkan maklum balas terbuka berkaitan dengan isu-isu kos sara hidup, peningkatan harga barang, perkhidmatan dan juga meningkatkan kuasa beli di kalangan rakyat. Jadi mungkin sebagai permulaan Cik Sanusi nak bagi tahu sedikit tentang program ini. Okey. Terima kasih Tuan Haji. Simposium Kos Sara Hidup tahun 2023 diadakan untuk mendapatkan input juga daripada masyarakat dan juga memberi penerangan kepada masyarakat mengenai isu-isu kos sara hidup. Kita ada juga sesi di mana kita membentangkan contoh-contoh terbaik daripada di luar daripada kerajaan mengenai cara-cara untuk mengawal kos sara hidup ataupun isu-isu kenaikan harga barang dan sebagainya. Tapi sebenarnya bila kita bercakap mengenai kos sara hidup, ia merangkumi berbagai aspek dan ia to some people maknanya lain daripada orang yang lain. So ada orang akan mengatakan ia inflasi, ada mengatakan kenaikan harga barangan, ada orang mengatakan bahawa ia isu pendapatan. So sebenarnya semua itu betul. Itu terangkum. Mereka mempunyai dimensi yang tertentu yang mereka melihat dan tidak ada jawapan yang salah. Jadi memandangkan perkara itu telah berjadi macam tu, kerajaan merasakan adalah perlu untuk mendapat denyut nadi masyarakat untuk mengetahui apalah isu-isu kos sara hidup yang menjadi prioriti ataupun keutamaan dalam bagi kerajaan mengolah ataupun merumuskan inisiatif yang paling tepat untuk mengatasi masalah kos sara hidup rakyat. Dan di simposium ini kita telah mengadakan menyusun beberapa siri perbincangan ataupun sesi diskusi di mana fokus-fokus tertentu yang meliputi antaranya kesihatan, financial literacy, peranan NGO, peranan media juga ada untuk kita mendapatkan feedback yang mana yang input yang kita perlu fokus untuk dasar kerajaan. Menarik. Bagi Cik Sanusi kerana ini merupakan satu isu yang evergreen bagi semua rakyat. 33 juta rakyat Malaysia ini, ketua-ketua keluarga dan juga ketua isi rumah pastinya cakna dengan isu kos sara hidup. Dan sepanjang setahun di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan dan juga di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10, pelbagai strategi kita lihat sudah pun dilaksanakan berkaitan dengan mengawal ataupun memastikan kos barangan yang berada di pasaran itu sesuatu yang munasabah, yang boleh dibeli oleh rakyat dan juga ada juga barang-barang kawalan dan juga harga kawalan dan sebagainya. Jadi mungkin Cik Sanusi nak terangkan dari sudut apa yang rakyat perlu tahu tentang dasar dan juga polisi yang dilaksanakan oleh kerajaan sehingga hari ini. Terima kasih Tuan Haji. Saya rasa kalau bercakap mengenai kos sara hidup, lazimnya masyarakat beranggapan ia fokus kepada kenaikan harga barang dan seumpama itu.
Dan selama ni kita pendekatan kerajaan untuk menangani isu-isu tersebut fokus kepada itu. Maknanya kita memastikan harga barang berada di tahap yang mampu dibeli oleh rakyat. Dan kita menggunakan instrumen seperti kawalan harga, kita gunakan instrumen sebagai subsidi, kita juga memerlukan instrumen penguatkuasaan. Namun begitu, apabila kompleksiti ekonomi ini berubah dan ada lagi faktor-faktor yang perlu diambil kira apabila rangka dasar dan instrumen yang paling berkesan, apabila kita melihat instrumen kawalan harga itu atau subsidi telah berlaku selama beberapa tahun dan ia mempunyai implikasi terhadap kedudukan kewangan kerajaan dan ia sampai ke tahap di mana tidak sustainable dan maybe tidak not desirable also. Tidak desirable dan tidak mencapai apa yang kita nak. You can spend all the money you want, tapi hasilnya barang masih mahal juga. Barang masih mahalnya. So kita perlu, dan rakyat yang terkesan itu tidak mendapat bantuan sepenuhnya, kan? Betul. Tapi dari segi aspek yang lain, di mana kuasa membeli rakyat itu, kita juga telah melihat dasar kerajaan selama Malaysia ni ada, telah fokus untuk meningkatkan kuasa membeli, kuasa pendapatan rakyat, supaya kita dapat mendepani ataupun outpace kenaikan harga barangan atau kos sara hidup. Tetapi selepas pandemik COVID, perkara itu telah terjejas di mana pendapatan rakyat tidak sebanyak yang mungkin dan masih lagi perlu dipulihkan sepenuhnya. Saya selalu bercakap mengenai penyelesaian isu kos sara hidup ni adalah penyelesaian yang menyeluruh, whole of government, multidimensional, juga melibatkan pelibatan masyarakat dalam hal ni, di mana simposium ini tahun ini tema kita ialah kos sara hidup ialah tanggungjawab bersama. Maknanya bukan hanya kerajaan bertanggungjawab. Kerajaan je kan. Well, kita boleh buat apa yang kita nak, tetapi ada juga peranan di mana kita, kerajaan, ada peranan pengguna, ada peranan daripada industri, media juga ada. Sebagaimana saya cakap, benda tu memerlukan penglibatan masyarakat keseluruhannya. So simposium ni bertujuan untuk mendedahkan rakyat bahawa perkara-perkara ni ada peranan masing-masing dan mereka boleh faham apa yang perlu dibuat oleh mereka, di mana peranan mereka itu, dan juga apa yang boleh mereka utarakan untuk mungkin kita tak tahu apa yang keperluan mereka. Mungkin perkara itu besar tetapi dalam statistik kerajaan mungkin tidak muncul ataupun tidak dilihat sebagai penting untuk strategi. Kita masih ingat sepanjang 2022 dan akhir 2022 dan juga 2023 ini di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan, antara yang sinonim dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga kos sara hidup ni ialah inisiatif Payung Rahmah. Ini saya rasa menjadi bualan bahawa kerajaan cakna dan juga melihat situasi menang-menang antara pemain industri, peniaga, pengguna dan juga kerajaan. Jadi Encik Sanusi nak terangkan, adakah ini sebagai satu inisiatif yang berterusan di bawah Payung Rahmah? Macam-macam di situ. Ada menu rahmah, ada macam-macam lagi. Begitu juga dengan subsidi berkaitan dengan petrol, subsidi berkaitan dengan ayam dan telur tu nampaknya dah diapungkan semula ikut harga pasaran kerana harga barangan dah stabil. Tetapi kita banyak lagi subsidi, ribat elektrik dan sebagainya. Mungkin Encik Sanusi nak jelaskan bahawa memang sudah ada perkara-perkara yang baik dilaksanakan oleh kerajaan. Perkara-perkara yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi saya sesuai untuk keadaannya semasa. Untuk inisiatif Payung Rahmah yang dimulakan dengan menu rahmah, ia diadakan ketika rakyat betul-betul memerlukan satu sinar untuk
keluar daripada terowong yang kita alami semasa COVID. Dan perkara itu asalnya saya berada ketika perbincangan Allahyarham Datuk Seri Salahuddin dengan pengusaha-pengusaha restoran semasa itu, dan mereka dia konsepnya mudah aja. Kita tidak memerlukan banyak. Kita kalau tak ada subsidi pun kan? Betul tidak. Setiap syarikat atau setiap kedai itu menyisihkan sedikit daripada keuntungan mereka untuk membantu rakyat. Di mana mereka menyediakan, bukannya free. Kita boleh bagi dia sedikit di harga yang lebih murah. You don't have to beli banyak pun. Sediakan banyak. Itu dah signal yang baik untuk kerajaan, untuk rakyat, bahawa kerajaan cakna, dan juga pihak peniaga juga cakna. Namun begitu perkara macam ni semasa dibincangkan, perkara itu lebih bersifat jangka pendek ataupun betul. Immediate yang dapatkan meredakan keresahan rakyat. Namun begitu kerajaan telah mengembangkan konsep Rahmah itu yang bermula dengan menu kepada macam-macam sekarang ni dengan sebab brand Rahmah itu sungguh kuat, dan kita bila memikirkan pasal brand Rahmah itu, semua orang berpandangan dia ada premium yang tinggi dan boleh diambil. Tapi kita ada guideline macam mana nak melaksanakan Rahmah. Tak boleh sembarangan lah nak gunakan Rahmah tapi harga mahal. Tapi mengenai rasionalisasi subsidi, walaupun kita tidak memikirkannya, rakyat jelata tidak memikirkannya dari segi konteks kos air hidup, tapi sebenarnya ia merupakan satu komponen yang amat penting dalam strategi kerajaan untuk menangani kos air hidup. Tuan Haji, kalau fikirkan, kita berbelanja lebih banyak untuk subsidi daripada kita berbelanja untuk perubatan. Kos perubatan negara sangat kecil berbanding dengan subsidi. Adakah perkara ini patut berlaku? Dan di mana fokus untuk subsidi besar ini ialah memastikan pemberian subsidi itu betul-betul berkesan dan untuk orang yang betul-betul memerlukannya. Dan ini membolehkan orang yang memerlukannya mendapat subsidi atau pembelaan di mana dia tidak perlu berbelanja meluar kemampuannya untuk mendapatkan perkhidmatan ataupun barangannya tu. Orang yang lain mungkin tidak perlu sebanyak itu sebab mereka mempunyai pekerjaan yang membolehkan mereka mampu untuk mendapatkannya. Tetapi kerajaan juga memikirkan golongan-golongan yang lebih yang atas daripada yang memang fokus tu juga perlu beri bantuan sedikit. So ada juga subsidi tu diberikan. Tapi perkara ini tidak boleh dilakukan sekiranya kita menjalankan subsidi secara pembayaran secara pukal. So perkara macam tu. Tapi perkara ini amatlah sukar untuk meyakinkan rakyat bahawa apabila subsidi besar-besaran ini berlaku, kita perlu harga barang yang orang fokus akan naik. So yang kita tidak dapat daripada feedback daripada rakyat ialah adakah saya patut membeli barang yang murah walaupun saya mampu. So perkara itu sebenarnya perlu dinyatakan pada diri sendirilah. Mungkin dalam hal menangani kos sara hidup ni, ramai beranggapan kerajaan tak banyak buat sesuatu. Itu persepsi awam lah. Kalau kita orang media mendapat feedback pada mereka, apa yang mereka dapat saja. Tetapi kita tahu juga di peringkat yang tertinggi ada satu majlis eksekutif dipanggil NECOL itu yang menangani, membincangkan dan juga membuat keputusan berkaitan dengan dasar dan juga polisi berkaitan dengan kos sara hidup. Jadi adakah di bawah simposium ini NECOL akan diberi penjelasan seluas mungkin berkaitan dengan fungsi dan peranannya
untuk melihat isu-isu yang kita bincang tadi, Cik Sanusi? Saya sebenarnya berpendapat nakol itu hanya sebagai instrumen. Dia tidak memerlukan publicity yang meluas untuk. Yang penting perbincangan ataupun penjelasan di dalam nakol itu berjalan dan sampai. Nakol ini hanya satu mesyuarat ataupun majlis di mana perbincangan mengenai isu-isu kuasa hidup ini berjalan. Tetapi pelaksanaannya akan dijalankan oleh kementerian yang berkenaan. So, kalau perkara itu telah diputuskan nakol dan kementerian itu berpendapat ia boleh dilaksanakan, dia tidak memerlukan apa-apa mekanisme atau keputusan daripada nakol. So mereka hanya akan melaksanakan perkara itu. Dan nakol juga dia wujud pada tahun 2014 lebih kurang macam tu, tetapi di semasa pentadbiran sebelum-sebelum ini mereka mempunyai fokus yang berbeza. Sebab keadaan memerlukan fokus yang berbeza. So pada awalnya kita lebih memikirkan mengenai strategi jangka panjang. Tetapi apabila pandemik berlaku, lebih fokus kepada pendekatan penyelesaian yang immediate dan perlukan quick wins. Ada juga semasa ada pentadbiran yang sebelum-sebelum ni, nakol dipikirkan tidak perlu. So perbincangan itu di peringkat kementerian saja cukup. Dan masih berjalan. Cumanya tidak diangkat kepada keputusan yang besar. Tetapi sejak kerajaan perpaduan ni, ia telah diberi, bukan sempat kerajaan perpaduan lah, even kerajaan sebelum tu pun telah menyebabkan sebab kita dah keluar daripada pandemik dan harga barang dah mula naik, dia memerlukan perhatian yang khusus dan pembincangan yang fokus untuk mendapatkan penyelesaian yang terbaik untuk itu. So kita mengharapkan sinergi daripada ini, walaupun harga barang mungkin akan turun di masa hadapan, perkara ini kita akan meneruskan juga sebab ada juga agenda yang jangka sederhana, jangka panjang yang perlu dibincang, dihalusi dan diputuskan lah. Yang satu contoh yang mungkin kita boleh melihat kerajaan telah memberi fokus yang lebih ialah mengenai gaji dasar gaji progresif. So dasar gaji progresif ini berkisar daripada perbincangan awal daripada nakol dan dipikirkan sebelum ini kita seperti mana yang saya menyatakan, bila bercakap mengenai kuasa hidup, masyarakat lazimnya memikirkan mengenai kenaikan harga barang. Tetapi barang contoh di luar negara menunjukkan bahawa kebolehan masyarakat untuk menangani kenaikan harga barang diimbangi dengan pendapatan mereka. Sekiranya pendapatan mereka berkembang sepatutnya dan mereka boleh menyerap kenaikan harga barang. So perkara itu tidak berlaku di Malaysia. Belum berlaku di Malaysia, tetapi saya berharap dengan perbincangan yang lebih lanjut mengenai dasar lagi gaji progresif, perkara itu boleh membantu dari segi keupayaan masyarakat untuk menangani kenaikan kos sara hidup. Ya, dan daripada memantauan Cik Sanusi yang berada di kementerian, ramai yang beranggapan kerajaan boleh berbuat sesuatu dan boleh banyak buat sesuatu berkaitan dengan menurunkan harga barang. Tetapi kita ni negara berdagang, bukan semua di bawah kawalan kita. Dan biasanya harga barangan akan terus naik, tetapi pendapatan itu wajar selari dengan peningkatan kos, peningkatan taraf hidup, dan itu sepatutnya berlaku dari pandangan Encik Sanusi. Betul. Saya sangat setuju Tuan Haji. Sebab perkara macam tu, kalau kita hanya fokus kepada kawalan harga dengan subsidi, itu tidak membawa kepada penyelesaian yang menyeluruh. Tapi perkara ini bukan hanya kerajaan. Kerajaan hanya boleh di mana memberi penyelesaian di mana dengan apa kuasa dan resources yang kita ada. Dan Tuan Haji juga tahu bahawa kedudukan kewangan negara agak membimbangkan, agak membimbang. So kita
kita Tak boleh berbelanja sesuka hati, bersubsidi sana, subsidi sini. tidak boleh berbelanja dan juga nak mengenakan cukai yang baru. Betul. Juga memerlukan perbincangan yang sangat panjang dan detail untuk dengan dan melibatkan masyarakat. Semasa kita melaksanakan GST dulu, Tuan Haji pasti ingat bahawa proses tu memakan masa yang lama dan memang mempunyai kos politik yang sungguh tinggi. Betul. So walaupun itu Bagus. textbook solution, Ya. tetapi not all textbook solution boleh dipakai di setiap keadaan. So kita memerlukan keadaan yang solution yang sesuai dengan keadaan kita kat Malaysia dan juga masa yang tersebut. Betul. Berkaitan dengan skol ini ataupun simposium kos sara hidup 2023. Jadi apa yang menjadi tumpuan sebenarnya sepanjang 2 hari ini? Seperti mana yang saya telah menyatakan tadi, kita telah memilih tema kos sara hidup tanggungjawab bersama, di mana kita akan membawa pakar-pakar ataupun ahli-ahli, saya pun kurang pasti apa bahasa Melayunya, tapi influencer, di mana mereka boleh memberi pandangan mereka mengenai apa denyut nadi rakyat mengenai isu-isu dan mengoffer apa solusi mereka terhadap kos sara hidup. Dan kita akan memikirkan kita akan mendapatkan perbincangan yang berfokus kepada kesihatan. Kita akan dapat dari segi agama, dari segi pelibatan NGO, akademik kurang sikit sebab sebelum ni kita telah fokus pada akademik di sesi sekolah yang pertama, tetapi perkara itu agak dry dan tidak rakyat tidak dapat merasa impak atau kesannya. So kita mendapat berfikiran bahawa sekiranya kita turun pada mereka something yang accessible untuk mereka supaya mereka faham sebenarnya isu apa. Dan dia akan melibatkan beberapa fokus. Pemakanan is satu isu yang kita akan fikirkan, di mana kita mengaitkan isu pemakanan dengan kesihatan, dengan kos sara hidup, kos kesihatan. So perkara macam tu penting bagi kita, memandangkan semalam saya membaca dalam laporan di Parlimen bahawa kita belanja hampir 10 bilion untuk menangani masalah non-communicable disease. So maknanya kita boleh, dan for 10 bilion yang kerajaan berbelanja, saya yakin perbelanjaan yang lebih besar dilakukan oleh rakyat di luar daripada kiraan kerajaan itu. Okey. Apa medium yang akan digunakan sepanjang skol tahun ini? Kita sebagaimana yang saya cakap, kita akan ada sesi interaksi secara secara fizikal. Kita juga akan buat live streaming. Dan saya orang lama, jadi saya tak berapa faham sosial media. Moden ni ya. Tetapi satu daripada cara yang saya difahamkan yang mampu mendapatkan perhatian daripada masyarakat ialah FYP. Saya sebenarnya tidak berapa mahir, tapi saya difahamkan FYP ni seperti iklan yang pendek-pendek, di mana dia akan petikan daripada perbincangan, TikTok, YouTube dan sebagainya. Mesej-mesej yang penting akan disampaikan dalam format yang pendek-pendek ini, yang fokus pada apa mesej yang kita penting-penting itu. So perkara itu akan berlaku. Di samping itu, kita juga di luar daripada persidangan di dalam Dewan, kita juga ada sesi-sesi di luar di mana kita fokus kepada pihak para pelajar dan juga mereka memberi input kepada mereka pada isu kos sara hidup mengikut perspektif mereka. Dan juga kita ada gallery walk di mana kita akan menjelaskan kepada rakyat apa usaha-usaha kerajaan yang telah dilaksanakan untuk menangani kos sara hidup. So perkara macam tu kita akan berjalan secara selari dan kita akan hopefully dapat input yang baik daripada itu. So perkara-perkara macam ni kalau dipikirkan
mungkin pernah berlaku Ya. di sesi-sesi atau forum yang lain, tetapi bagi isu kos sara hidup mungkin ini kali pertama lah. Ya. Ya. Bila dilakukan ini dan juga di mana yang mungkin orang ramai nak tahu? Okey, kita akan mengadakan simposium kos sara hidup ini di IOI Grand Exhibition and Convention Center di IOI Putrajaya. Ya. Dan ia akan berlaku daripada 28 hingga 29 November minggu depan. Dan kita menjangkakan kehadiran Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk upacara perasmian. So kita menjangkakan lebih kurang 500 orang sekurang-kurangnya akan hadir secara fizikal, dan kita menjangkakan lebih daripada itu online. Dan kita juga mengharapkan feedback online daripada FB Live Kementerian di mana mengenai event ini, supaya kita boleh dapat feedback yang mungkin di luar daripada kawasan Lembah Kelang ni lah. So perkara itu memang satu proses yang agak di kementerian ini agak inovatif lah, sebab sebelum ini kita tidak pernah lagi belum melakukan perkara-perkara macam ini. Kita mengharapkan kejayaan kepada penganjuran Skol 2023 pada 28 dan 29 November ini di IOI Grand Exhibition and Convention Center, IOI City Mall Putrajaya. Jadi anda boleh ke sana dan mengikuti secara dekat melalui dalam talian pelbagai program dianjurkan ataupun sudah pun disusun. Jadi ambillah peluang ini untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan inisiatif dan juga peluang kita memberikan maklum malas bagaimana kita mampu mengurangkan kos sara hidup. Dalam masa yang sama kita tahu juga peranan kita untuk membantu kerajaan sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Terima kasih Cik Muhammad Sunusi Abdul Karim, Pengarah Kanan Sektor Hal Ehwal Kos Sara Hidup dan juga Penyelidikan bagi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup. Jadi sekian saja. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.